Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Ke surat 19 dah. Ke surat 19 kita sambung lagi muzakarah kita Manzumah Aqidatil Awam, karangan bagi Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Kata dianya wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Tu wa qaimun ghani itu isyarat kepada sifat yang seterusnya setelah kita bahas sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sifat seterusnya ialah qiyamuhu bi nafsihi. Nah, itu wa qaimun ghani itu isyarat kepada sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ataupun al-qiyamu bin nafsi. Kenapakah ulama susun setelah mukhalafah sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith diiring dengan qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Ini pun ada orang panggil asbab juga. Nah, tu sengaja ulama tidak susun wahdaniyah dulu kan dak. Nah, mukhalafah dulu qiyamuhu bi nafsi, baru wahdaniyah nanti. Nah, karena kalau dari segi harfin terjemuh secara harah, secara sebutir-sebutir. Qiyam artinya berdiri. Nah, qiyamuhu berdirinya siapa? Allah Taala itulah. Binafsihi dengan sendirinya, dengan dirinya atau dengan sendirinya.
Di sana ada al-ma'nal mutabadaru minhu. Makna yang disegera faham dalam kepala otak kita. Bila sebut kata berdiri dengan sendiri, artinya bangun cacat dengan tak ada siapa tolong. Nah, saya duduk lah ni. Saya pun bangun. Oh, ustaz bangun sendiri, tak ada siapa tolong. Tu. Jadi kalau faham makna ni, al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, artinya kita bukan ahlus sunnah wal jamaah, bukan. Itu ni. Walau mengaji sifat 20. Nah, artinya tak lepas lagi orang panggil sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih itu. Kena gustang balik. Kena undur balik, ngaji kelik. Apa? Dah faham makna lagu tu? Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi artinya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Maknanya bangun cacat Tuhan dengan tak ada siapa tolong. Artinya dia duduk bangun cacat tak ada siapa tolong. Makna gitu kah? Bosak makna kalau pakai makna tu. Tu. Sengaja ulama start ini nak tahu, nak cuba, nak testing tengok. Lepas tak lepas mukhalafah itu. Kalau faham makna lagu tu tak lepas, undur balik. Itu ni. Mana boleh makna tu kita pakai di Allah Ta'ala. Ada qiyam. Qiyam arti apa? Berdiri dah. Berdiri. Itu ni. Qiyam makna bukan berdiri. Lepas tu Tuhan artinya boleh duduk. Lepas tu bangun berdiri. Kiamat kalau kau larak kan, bila ustaz kau cikgu kau masuk dalam kelas, Rais darjah dia kata kan, kiamat berdiri, cak bangun. Assalamualaikum cikgu kata ni. Qiyam berdiri. Tu makna hak segera faham. Maka al-ma'nal mutabadaru minhu, makna yang disegera faham dalam kepala otak kita, qiyamuhu bi nafsihi, dengan makna Tuhan bangun cacat dengan tak ada siapa tolong, itu bukan murad, bukan maksud, mustahil makna tu. Bukan makna tu. Terjemah tu ya qiyamuhu bi nafsihi, berdirinya Allah dengan sendiri. Makna bukan makna ni. Tuh. Sebab itulah isyarat oleh musannif wa qaimun ghani. Ghani itu isyarat makna yang terkandung dalam qaim. Ghani itu artinya terkaya. Apa makna terkaya? La yahtaj, tidak berhajat. Tidak berhajat. Jadi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ada dua makna. Mana? La yahtaju ila mahallin ay zatin wa la yahtaju ila mukhassisin ay fa'ili. Ini dua makna dia. Makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, pertamanya ialah la yahtaju ila mahallin, Allah tidak berhajat kepada tempat dengan makna zat. Mahal di situ bukan dengan makna makan. Ada saya dengar ustaz ada mengajar sifat 20 juga lah. Dalam video ke apa kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, artinya Allah Ta'ala la yahtaju ila mahallin, Allah Ta'ala tidak berhajat pada tempat. Allah maujudun bila makan. Tak kena tu, tak tepat tu. Kerana Allah maujud bila makan ni bahas di sifat mukhalafah, selesai dah. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi nak cerita ke apa? Nanti tengok. Mahal di situ dengan makna zat. Allah tidak berhajat kepada zat, itu maksud. Sebab apa? Kerana kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat, bermakna Allah Ta'ala itu sifat. Ini kalau Allah berhajat kepada zat, maka dia tu sifat. Kerana sifat sahaja yang berhajat kepada zat. Kalau Allah Ta'ala tu ialah sifat yang ada di satu zat yang lain, berarti tidak ada pada Allah segala sifat-sifat wujudiyah yang lain. Mana sifat wujudiyah? Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sebab apa tidak ada sifat wujudiyah yang lain? Karena sifat wujudiyah tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain selain diri dia tu sudah sifat wujudiyah dah. Gitu lah. Contoh qudrat. Qudrat tak boleh bersifat dengan qudrat. Gitu. Qudrat tak boleh bersifat dengan iradah. Qudrat tak boleh bersifat dengan ilmu. Adapun qudrat boleh bersifat dengan wujud. Boleh.
Kudrat boleh bersifat dengan qidam, baqa, mukhaf, boleh. Jadi kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, ini sifat wujudiyah dia panggil. Sifat wujudiyah boleh bersifat dengan sifat nafsiyah dan salbiyah, boleh. Tapi sifat wujudiyah tak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah. Kenapa? Karena dia sudah wujud dah. Diri dia sudah ada dah. Kudrat tu sungguh lagi ada. Jadi kalau kudrat boleh bersifat kudrat, bermakna kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat kudrat. Kudrat yang ada di kudrat, yang ada di kudrat boleh bersifat kudrat. Kudrat yang ada di kudrat, yang ada di kudrat, yang ada di kudrat boleh bersifat kudrat. Kudrat yang ada di kudrat, tak tahu kapan bila. Tasasul jadi. Kata ni. Itu. Maka mustahil tasasul. Maka sebab tu sifat wujudiyah tak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain selain daripada diri dia tu sudah sifat wujudiyah. Maka kalau Allah berhajat kepada zat, bermakna Allah tu sifat wujudiyah. Maka Allah tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain. Maka tak ada kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, kalau gitu bagaimana Allah ni jadi? Nah, makhluk ni jadi. Bukan Allah hak buat. Lepas tu zat yang Allah tupai dia tu pula Tuhan. Allah bukan Tuhan pula. Boleh gitu kan? Tu berat tu lagu tu. Bawa makhluk ni jadi tak ada. Dah kalau Allah tak bersifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, bagaimana nak boleh ada sedikit pun daripada alam ni? Tak boleh ada. Nah, itu dah. Jadi pertama makna qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yahtaju ila mahallin aizatin, dia tidak berhajat kepada zat. Kalau kita Arab kata gini, kata wal qiyamu bin nafsi huwal istighna'u an zatin yaqumu biha. Nah, bermula qiyam, berdiri dengan dirinya ialah istighna'u, terkaya. Itu sebab tu jawab mari wa qaimun ghani. Ghani tu isyarat makna yang terkandung dalam qaim. Nah, dalam berdiri tu. Itu. Terkaya dengan makna tak berajak Allah Taala tu an zatin, daripada satu zat pun. Yaqumu biha, untuk dia duduk menumpang dengan dia dengan zat. Contoh mana misal kakiyamil aradi bisa idz zawati, seperti berdiri atau menumpangnya arad. Arad ni orang panggil sifat makhluk. Bisa idz zawati, dengan sekalian zat-zat. Dah. Jadi tutup gurunya bila dia nak masuk bahas sifat qiyamuhu binafsihi ni, dia suruh kita kenal pakar. Bila kita kenal pakar ni, mudah nak cerna, nak faham perbahasan sifat qiyamuhu binafsihi. Mana pakar tu? Pertama, dia panggil arad. Arad ni apa? Sifat yang menumpang pada jirim kita makhluk. Arad. Nah, itu ni al-a'rad. Kalau jamaknya segala jenis sifat-sifat yang baru kedatangan pada kita. Arad. Jadi arad ni boleh dipanggil sifat, boleh, karena dia tu menumpang pada zat, maqama bizat. Nah, maqama bil mausuf. Boleh juga dipanggil arad, boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak kekal. Dia tumpang. Macam pendengaran kita. Sedia kala begini ke? Dah. Masa kecil-kecil mula lahir tak boleh dengar lagi kok jauh-jauh tu. Dengar hak dekat-dekat. Sebab itulah ibu ayah tu sunatnya kalau boleh anak azan di telinga. Nah, kanan qomat telinga kiri. Bukan boleh anak tu bunga berlari masuk dalam surga pasal speaker mic masjid surga Allah dekat azan kat masjid surga. Bukan. Azan ikut telinga anak dia. Kenapa? Dekat ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Sayuk-sayuk dia dengar. Tak boleh dengar jauh-jauh lagi. Nah, lama-lama boleh dengar jauh. Lama, pekak pula dah. Sini. Tu tengok. Nah, ayah-ayah kita hak pakai spek mata malam ni, okey. Masa lahir mula tu pakai spek mata dah. Tak lagi. Tu nak cerita kata penglihatan kita tu arad yang menumpang pada mata kita. Tak ada lahir pakai spek mata lalu dah terkejut mak dia. Tak ada. Lahir tu biasa. Boleh nampak tak jauh? Tak boleh lagi. Nak nampak dekat-dekat. Lama-lama boleh nampak jauh. Lama-lama tak nampak boleh hak jauh. Nah, ataupun tak nampak boleh hak dekat. Orang panggil gabung jauh, hang dekat. Nak pakai spek mata pula dah. Tengok. Duk lama
Demo tidak pakai spek mata, mana tak pakai spek dah ni. Tahu terang molek dah mata lah ni weh. Pakai kerok kali. Tu tengok. Nah, itu nak kata penglihat kita tu orang panggil apa? Aradun, yang menumpang. Arad benda hak baru kedatangan yang menumpang pada jirim mata. Terima perubahan. Sama ada kok sebelah bertambah atau berkurang. Itu arad dia panggil. Kalau gitu arad, dia berhajat, makna tak boleh lepas dengan dua perkara. Mana? Yahtaju ila mahallin aizatin. Dia berhajat kepada mahal, yakni tempat, iaitu zat. Nah, pelihat kena ada di mata. Nah, pendengar kena ada di anak telinga. Tu tengok. Dia berajak menopeh. Nah, manis berajak pada gula. Masing berajak pada garam. Itu orang panggil apa tu? Manis, masing. Itu orang panggil arad. Yahtaju ila mahallin. Dia berhajat, tak boleh lepas menopeh dengan zat. Wa yahtaju ila fa'ilin. Dan dia tak boleh lepas dengan orang yang mengadakan dia. Sebab tu manis gula tu dengan manis teh. Siapa hak buat manis teh? Gula ke Tuhan? Gula ke Tuhan? Tu ni. Ada mau ramai orang duk minum teh tu pakai etikot gula dah lah wi manis. Jangan munggo gula. Nampak gula pak. Kalau gula wi manis, pah mana gula bila kita kaca? Manis duk mana? Manis duk mana pula? Siapa yang memaniskan air teh bila kita bergula? Allah. Di sisi kita letak gula. Bukan gula yang manis. Bukan gula. Sebab apa? Sebab manis tu arad yang menumpang pada jirim. Tu. Jadi kalau kita kata gula yang memanis, padahalnya bila kita kaca-kaca tengok gula tak ada dah. Duk mana gula? Kalau gula yang manis, gula kena ada. Gula kena ada. Batu kita kata manis tu main ada gula tak? Kita kaca-kaca larut, tak ada, hilang gula. Zat gula hilang. Tapi manis ada tak? Manis ada. Kalau kita kata gula yang manis, mesti kita kaca-kaca lagu mana kaca hancur sekalipun, gula tetap tidak hancur, kekal duduk gitu. Sebab apa? Gula lah yang berperanan untuk memaniskan air teh. Dah. Gula hilang kadang-kadangnya. Kerana larut sangat, kuat sangat kucak, hilang gula. Teh manis. Siapa yang manis? Tuhan ke gula dah. Sebab apa? Sebab manis tu arad yang menumpang pada jirim gula, kemudian menumpang pada jirim air pula. Tu dah tu ni. Maka dia berhajat kepada fa'il yang menjadi. Tengok. Jadi arad sifat makhluk atau dipanggil arad. Itu tak boleh lepas dengan dua perkara. Mana? Tak boleh lepas kena ada di zat, menumpang di zat, tak boleh lepas daripada fa'il yang menjadikan dia. Itu satu. Maka Allah kalau arad makhluk dah tu. Allah supaya manis, supaya masing di gula, masing di garam manis di gula gitu. Bergerah. Satu. Yang kedua dipanggil jisim. Jisim. Gapo jisim ni? Maqama binafsihi, benda hak kakak tubuh dia sendiri, benda hak nak kena dia, kena di diri dia, tak ada kena tupai pada benda lain. Tak supaya macam arad tadi. Arad nak kena dia, kena di benda lain. Putih, manis, masing. Ikutlah, kena di benda lain. Tak boleh kena di diri dia. Tak percaya teragi kedai rucik. Atau saya nak beli manis sekilo, boleh tak? Tak percaya. Pergi kedai rucik, dan saya nak beli manis sekilo. 10 kali kiamat tak boleh bawa manis. Manis sekilo tak boleh. Manis apa? Gula, nisal. Tu dia kena tupai di benda lain. Tapi kalau gula, kita tahu dah. Itu gula tu jisim. Orang panggil benda yang kakak diri dia sendiri. Maka jisim ni la yahtaju ila mahallin. Dia tak berajak pada jisim yang lain. Gula nak ada dia tu kena tupai di benda lain, kena berekek dengan benda lain, kena tepek benda tak. Gula diri dia tu gula. Meja diri meja. Kita diri kita. Kita kakak tubuh kita sendiri.
Tak ada kata kena nekak dengan kereta atas belakang cak bawa. Oh perlu. Apa? Kau tak boleh pisah dengan kereta. Lekat kamu tubuh gitu ke? Dah. Kita tubuh kita. Kereta tubuh kereta. Motor tubuh motor. Rumah tubuh rumah. Bawa diri sendiri. Ha, itu yang panggil. Jadi jisim la yahtaju ila mahalli. Dia tak berajak kepada zat yang lain sebab dia tu zat dah. Dia kakak diri dia sendiri. Tapi wa yahtaju ila fa'ilin, tapi dia berajak kepada fa'il yang menjadikan dia. Ha, dah. Maka dia berajak kepada Tuhan yang menjadikan dia. Ha, itu. Langit, bumi. Ha, ini orang panggil jenis makhluk hak tak lalu kot tangan tukar. Nah, tak lalu kot tangan tukar. Tak ada made in China ke made in Amerika ke tak ada. Nah, ada makhluk Tuhan juga tapi lalu kot tangan tukar. Mana supaya handphone ni, batak, stand ni, meja, nah, cawan. Makhluk Tuhan belaka ni. Tapi lalu kot tangan tukar. Kita aja tengok oh made in China pada majaknya. Hakikatnya siapa yang mengada? Allah. Ha, itu dah. Ha, cawan. Gelas kita kata. Jisim. Apa? Kakak tubuh dia sendiri. Dia tak berajak kepada benda lain. La yahtaju ila mahallin. Dia tak berajak kepada piring. Nah, kau duduk mana-mana tak boleh pisah dua ni. Dah, piring zat piring. Gelas zat gelas. Dia tak perlu nekak dua ni 24 jam. Piring zat piring. Nah, gelas zat gelas. Ha, itu. Tapi nak ada dia piring, gelas, gapo semua sekali ni, yahtaju ila fa'ilin, dia berhajat kepada tukar yang menjadikan dia. Ha, tu apa panggil apa tu? Jisim. Ha, dah. Jisim jirim, kalau benda hak toko boleh kerak, boleh belah, boleh khisi. Atau dipanggil jauha fardin, kalau benda toko tak boleh dikerak, tak boleh dibelah, tak boleh dikrisi. Kenapa? Halus sangat. Tak ada besar, tak ada panjang, tak ada lebar, tak ada tebal. Ha, itu dia panggil jauha fardin. Nah, jauha firi. Itu yang kedua. Ha, kalau Allah Taala jisim. Kalau Allah Taala jisim, ha, supaya gelas, supaya cawan, supaya lembu, supaya kubah, supaya beruk, supaya kera, supaya manusia, supaya kereta, supaya kapal terbang, supaya helikopter, apa? Berhajat kepada fa'il yang menjadikan dia. Ha, berat tu. Ha, tengok. Yang ketiga, dia panggil sifat. Sifat siapa ni? Sifat Tuhan. Nah, sifat Tuhan tak boleh panggil Arab. Hanya boleh dipanggil sifat. Sebab dia qadimah. Semuanya qadim ada di zat Allah Ta'ala. Tak terima perubahan. Lam yataghayyar, tak terima perubahan. Sama ada kut zik atau kut dik, kut tambah atau berkurang. Tak. Sedia kala. Maka sifat-sifat Allah Ta'ala yahtaju ila mahallin, dia berhajat kepada zat Allah Ta'ala. Ya, sungguh kudrat. Nak ada di mana kudrat? Di zat. Iradat di zat. Ilmu di zat. Hayat di zat. Nah, sama basar, kalam di zat. Yahtaju ila mahallin aizati. Dia berhajat, mana tak boleh lepas dengan zat, tak boleh pisah dengan zat. Bukan makna tumpang di zat dah. Dia tak boleh pisah dengan zat. Itu adab kita dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau sifat kita kata tumpang. Sebab apa? Arab. Terima perubahan. Kut sebelah bertambah atau berkurang. Kalau sifat Allah Ta'ala bukan sifat Allah menumpang zat Allah. Bukan. Ini kata. Sifat Allah ada di zat. Sedia kala sama dengan zat. Bukan menumpang di zat. Ada di zat. Walaupun dia bukan zat, tapi dia tak boleh becek, tak boleh pisah dengan zat. La hiya huwa, bukan sifat tu ialah zat, bukan. Tapi wala hiya ghairuhu, tapi sifat tu bukan hak lain daripada zat. Mana tak boleh pisah dengan zat. Ada ni. Kalau ingat waktu kemah lalu dah. La hiya huwa, sifat bukan zat, wala hiya ghairuhu, tapi sifat bukan diri yang lain daripada zat. Mana tak boleh pisah dengan zat. Itu dia panggil sifat Allah Ta'ala. Mana? Yahtaju ila mahallin aizatin, tapi wala yahtaju ila fa'ilin, tapi sifat-sifat Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tukang yang menjadikan. Sebab apa? Sebab semua sifat Allah Ta'ala qadimah.
Sebab tu nanti kita belajar sifat ma'ani, kudrat, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Apakah kudrat, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ni tidak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi? Bersifat juga. Tapi bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang kedua. Mana makna yang kedua? Kedua makna tadi ke? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Mana? La yahtaju ila mahallin aizatin. Satu makna. Yang kedua, wala yahtaju ila fa'ilin. Tidak berhajat kepada tukang yang menjadikan. Jadi kudrat, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam bersifat juga dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi, tapi pada makna yang kedua. Apa? Tak berhajat kepada tukang yang menjadikan. Kenapa? Karena semua sifat Allah Ta'ala sama koding dengan zat Allah Ta'ala. Bukan baru datang macam kita. Bukan arak macam kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempatnya ialah zat. Zat siapa? Zat Allah Ta'ala. Maka zat Allah Ta'ala hanya boleh dipanggil zat, tidak boleh dipanggil jisim. Ingat baik tu. Tak boleh panggil jisim. Sama ada jisim jirim atau jauhar farding, tak boleh. Hanya boleh dipanggil zat semata-mata. Itu zat mutlak dia panggil. Hanya zat Allah Ta'ala. Boleh panggil zat, tak boleh panggil jisim. Kalau gitu zat Allah Ta'ala ni, zat Allah Ta'ala ni tidak berhajat, la yahtaju ila mahallin. Dia tak berhajat menumpang pada zat yang lain sebab dia zat. Kalau menumpang pada benda lain, tu orang tak panggil zat, orang panggil sifat. Yang keduanya, wala yahtaju ila fa'ilin. Dia tak berhajat kepada tukang yang menjadikan dia. Jadi kalau orang dengar betul-betul huraian saya tadi tu, dia boleh faham dah sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ni nak cerita gapo. Hak tu sebenarnya nak cerita gapo sebenarnya. Terah sekali jawab apa kita. Ambo sore hok kecek tu dak kok. Terah sekali. Abah Haji Anipah kita. Sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi nak cerita gapo sebenarnya? Nak cerita Allah tu ialah kena buat periksa kat kita. Allah tu ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalah. Bukan Allah tu satu sifat kamalah yang ada di zat, apatah lagi jisim atau arwah. Itu cerita sebenarnya qiyamuhu ta'ala binafsih. Sebab itulah Tok Dik Sekam, anak murid Syekh pada Mekah, Syekh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Al-Fatani, dia terjemah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dia tak kata berdirinya Allah dengan sendiri. Dia tak terjemah itu. Qiyamuhu ta'ala binafsihi adanya cara zat. Selalu dah. Adanya Allah cara zat. Gitu selalu. Binafsihi ay bizati. Adanya Allah, qiyamuhu ay wujuduhu. Selalu dah. Qiyamuhu ay wujuduhu. Berdirinya ini adanya Allah. Binafsihi ay bidzati. Apa? Ada Allah tu cara-cara zat. Jadi sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi nak cerita kata Allah Ta'ala tu ialah zat yang bersifat. Bukan Allah tu satu sifat yang ada menumpang pada zat, bukan. Sebab apa bukan? Sebab kalau Allah tu ialah satu sifat yang menumpang pada zat, bermakna tidak ada pada Allah segala sifat-sifat kamalat. Sebab apa tak ada? Sebab sifat wujudiyah tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain selain daripada diri dia tu sudah sifat wujudiyah dah. Seumpama contoh kita ayat dah tadi, kudrat tak boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat tak boleh bersifat dengan iradah. Kudrat tak boleh bersifat dengan ilmu. Sebab tu di kudrat tak ada iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, tak ada. Kudrat satu sifat wujudiyah, iradah satu sifat wujudiyah, ilmun satu sifat wujudiyah. Ilmun tak boleh bersifat dengan kudrat, iradah. Gitu. Jadi kalau Allah sama taraf dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, Allah lagi sama setaraf level sifat.
maka Allah tidak ada padanya segala sifat-sifat kamalah yang bahasa wujudiyah. Tak ada. Maka kalau tak ada kudrat, bagaimana nak wa'ala ni? Siapa wa'ala? Bukan Allah. Fah? Zat dia tupai tu pula tu. Siapa zat dia tupai? Tu celaru habis jadi dia ni. Tak ada kalau gitu Allah bukan sifat yang menopel dia. Zat, dia dah zat yang bersifat. Gitu. Itu satu. Kenapakah Allah Taala tu zat? Yang bersifat dengan segala sifat kamalah, bukan satu sifat yang menumpang pada zat, apatah lagi jisim atau arah. Karena kalau jisim atau arah itu berhajat kepada fa'il yang menjadi. Yahtaju ila fa'ilin. Jisim atau arah berhajat kepada fa'il yang menjadi. Ini kita, diri kita. Siapa yang menjadikan kita? Tukang, Tuhan yang menjadikan, berhajat kepada tukang yang menjadi. Dan segala benda orang panggil panca indera, sifat-sifat ada di tubuh kita ni, yang menumpang pada jisim kita ni, berhajat kepada siapa yang menjadi? Allah, tukang yang menjadi. Dan duk sedap, boleh lihat, boleh tengok, boleh pandai, boleh mikir hari ni masuk hak kita yang ni. Kalau Tuhan nak tarik bila-bila masa boleh. Bangun pagi esok gila. Walaiyazubillah. Bangun pagi esok buta. Boleh Bangun pekak boleh. Ataupun hari ni geleceh. Berdarah kaki kau guano, pakai pergi hospital kerak kaki, kecing mani. Tak ada sebelah kaki. Boleh Itu nak kata bahawasanya kita ni berhajat kepada tukang yang menjadi. Bukan ada di kita selama-lama begini. Dah. Terima perubahan. Dah. Sebab tu orang ngapa ingat masa muda. Dia tua. Kuliah pun ada tak ingat. Masa muda. Berlari tu bukan main. Johor nombor 1. Semua. Kalau berlari merentah desa kau belum berlari. Dia tua. Yang kata nak berlari. Jalan pun kalah dengan cucu Pak mana orang pula? Tengok. Itu nak kata arak yang menumpang pada jisim. Kalau jisim dan arak Allah Ta'ala tu jisim dan arak, bermakna Allah yahtaju ila fa'ilin, berhajat kepada tukang yang menjadi. Bila berhajat kepada tukang yang menjadi, bermakna Allah sebelum dia ada, dijadikan, dia tak ada. Bila dia ada, bila tukang yang menjadikan dia baru dia ada. Bermakna ada dia, mari kau tak ada. Boleh terima dengan kepala otak kita. Sedangkan kita i'tikad dah Allah Ta'ala tu bersifat dengan kidam, sedia. Apa makna sedia? La awal li wujudih, la bidayat li wujudih. Tidak ada awal bagi ada, tak ada bangsa permulaan bagi ada. Tiba-tiba qiyamul ta'ala bi nafsi, boleh kita nak i'tikad Tuhan pula berhajat kepada fa'il yang menjadi. Tak boleh. Kemah dalam perut kita. Kalau gitu Allah Ta'ala mesti qiyamuhu ta'ala binafsihi. Apa? Ada Allah cara-cara zat. Selalu dah. Tak payah berdirinya Allah dengan sendiri. Tak payah. Pakai qiyamuhu ta'ala binafsihi, ada Allah cara-cara zat. Apa? Sebab sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi nak cerita Allah tu ialah satu zat yang bersepakai di zatnya segala sifat kamalah. Bukan Allah tu satu sifat yang menumpang pada zat, apatah lagi jisim atau arah. Habis. Tak boleh tu lagu tu. Tu sekali dengan dalil datang ayat tu. Sekali dengan dalil dia. Tengok. Sebab tu kalau kita katakan qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Dia bahasa Indo, berbeza dengan makhluk, masih membutuh ni membutuh. Ini bahasa Melayu kita sangat dahsyat. Membutuh ni membutuh ni maknanya berhajat lah. Itu tak boleh lepas. Berbeza dengan makhluk yang masih membutuh, masih memerlukan, masih berhajat, tak boleh lepas sesuatu lain di luar dirinya. Allah Ta'ala tidak butuh, yakni tidak perlu terhadap sesuatu apapun. Allah Ta'ala tidak membutuh, tidak memerlukan tempat dan zat yang menciptakannya. Tempat di sini makna zat ni dah. Tu kena jaga tu, membutuhkan tempat sini bukan makan, bukan makan nak kita bahas dalam sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bukan. Tapi mahal, tempat di sini nak mana zat. Allah Ta'ala tidak la yahtaju ila mahallin ay zatin, itu wala yahtaju ila mukhassisin ay fa'ilin. Mana Allah tidak berhajat kepada tempat, ini zat. Sebab apa? Kalau dia berhajat pada zat,
bermakna dia bukan zat, dia sifat. Kalau gelah dengan piring ni memang tak boleh cerah tangga dua ni. Bermakna gelah dengan piring ni, nah, antara keduanya ada salah satu sifat, salah satu zat. Sedangkan gelah, zat gelah, piring, zat piring, dia tak berhajat, tak berhajat dua ni. Lepas dua ni, lepas. Lepas. Tengok lepas. Cuma kita letak gitu tu ada lah. Nah. Lepas dua ni. Tak dia kata, tak boleh cabut lekat molek ni. Ada. Ni zat piring. Ni zat gelah. Asyik-asyik. Itu dah kita cerita zat. Tapi ni jisim. Ni jisim ni. Kalau jisim walaupun dia tak berhajat kepada zat, tetapi yahtaju ila fa'ilin, dia berhajat kepada tukang yang menjadikan dia. Maka Allah bukan jisim. Itu dah. Tu. Habis itu. Tu. Jadi lawan dianya apa? Nah, ihtiyajuhu li ghairihi ataupun qiyamuhu bi ghairihi. Nah, atau qiyamuhu bil ghairi. Boleh tak? Ikut nak tak ke mana? Ada Allah bukan cara-cara zat. Mana? Allah tu ialah satu sifat. Benar Apatah lagi jisim atau arah. Kau lagi sangat. Nah. Jadi kemah dalam perut kita, dalam hati kita, pacak kemah. Mesti Allah tu ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalah. Bukan Allah tu ialah satu sifat yang ada di zat. Apatah lagi jisim atau arah. Sebab tu tuk guru dia suruh kita kena empat perkara tadi. Maka retilah gapo hok nak bahas dalam sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Reti apa? Arah. Dia tak berhajat, dia berhajat kepada dua-dua, dia berhajat kepada tukang yang menjadi, dan dia berhajat menumpang pada zat. Itu arah. Zat, jisim orang panggil. Zat pun boleh panggil, jisim boleh panggil. Dia tak berhajat menumpang pada zat, tapi dia berhajat kepada tukang yang menjadi. Dua. Sifat-sifat Allah, dia tak berhajat kepada tukang yang menjadi, tapi dia tak boleh lepas dengan zat. Dia kena ada di zat. Kudrat iradah ilmu hayat sama bahasa kalam kena ada di zat Allah Ta'ala. Nah, walaupun dia bukan zat, tapi dia bukan yang lain daripada zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Itu sifat. Kemudian yang keempatnya ialah zat. Apa? Allah Ta'ala tu sendiri. Zat Allah Ta'ala tu sendiri. Apa zat? Zat Allah Ta'ala tak berajak gapo-gapo. Apa? Tak berajak kepada tukang yang menjadi, dan tak berajak kepada zat lain untuk dia tumpang, untuk dia ada. Kenapa? Karena dia tu ialah zat. Itulah. Habis itu. Tu tengok. Sebab tu yang berkata ni, kalau lah kita Arab kata faqauluhu ghaniyun, maka bermula perkataan nazim ghaniyun wa qaimun ghani wa wahidun wahid. Ghani tu mufassirun liqaulihi qaimun, sebagai penafsir bagi perkataannya nazim Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki qaimun. Itu apa makna? Ay anna makna qiyamillahi ta'ala binafsihi istighna'uhu an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Walidzalika yu'abbaru anil qiyami bin nafsi bil istighna'il mutlaqi. Apa maksud? Yani qiyamuhu ta'ala anna makna qiyamillahi ta'ala binafsi, bahawa sesungguhnya bermula makna berdiri Allah dengan sendirinya. Mana? Ada Allah cara-cara zat. Allah tu ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalah. Bukan satu sifat yang menumpang pada zat. Apatah lagi jisim atau arah. Maknanya apa? Istighna'uhu an kulli ma siwahu. Terkayanya, tak berajak gapo-gaponya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang selain daripada Allah. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi, dan tak boleh lepas tiap-tiap barang selain daripada Allah kepada Allah. Itu dia panggil apa? Walidzalika, dan kerana demikian itulah. Kenapa? Karena dia tak berajak apa-apa, muga lain semua, walau sebutir zarah, walau sekelip mata, walau setarik nafas, sembuh nafas, semua tak boleh lepas dengan bergantung berhajat pada Allah.
yu'abbaru 'anil qiyami bin nafsi bil istighna'il mutlaqi. Diibaratkan terkadangnya dengan qiyamuhu ta'ala bin nafsi itu dengan istighna'il mutlaq. Kadang-kadang dia kata apa? Sifat yang seterus lepas mukhalafatu ta'ala bin nafsi, sifat ghani. Dah. Sifat ghani. Apa ghani? Ghani mutlaq dia panggil. Terkaya, makna kaya mutlaq. Bukan kaya qaid. Kita makhluk ni kaya dengan qaid. Ada harta, ada piti, ada pangkat, rumah besar ke mana itu orang panggil bukan kaya tu. Kaya qaid dia panggil. Ada qaid. Kaya dengan sebab apa? Tuhan kaya dia tidak kaya bil itlaq, ghani mutlaq. Mana? Tak berajak gapo-gapo. Bukan kita duk semaya be puasa roha ni dia berajak dengan semaya be puasa roha kita bukan. Nah, habis itu. Kemudiannya insya-Allah kita akan masuk pula nanti sifat wahdaniyah. Muka surat 20 tu dah. Sifat wahdaniyah. Wa qaimun ghani wa wahidun. Itu isyarat kepada sifat wahdaniyah. Apa? Bersangatan esa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti situ dah. Insya-Allah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.